Quran itu panduan, Al-Quran itu penawar. Pahamilah, hayatilah, hayatikan ia amalan seharian hidup kita, agar diberkati Tuhan. Janganlah kita lupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kata, saya nak dengar lah, sebab saya pun tak boleh nak tengok Cik Man, tapi saya nak dengar suara Cik Man. Assalamualaikum Cik Man. Waalaikumsalam. Boleh dengar suara saya Alhamdulillah, boleh dengar Cik Man. Seronok. Okay. Apa khabar Ustazah? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Cik Man sihat ke Cik Man? Sihat, sihat. Tengok berseri-seri tengok Ustazah. Seronok rasanya. Terima kasih lah. Itulah, saya pun sebenarnya teruja sangat nak apa kita kata, nak berborak dengan Cik Man malam ni, sebab saya tengok Cik Man dekat Instagram. Tapi maklumlah kadang-kadang sebab saya nak tulis tu lambat Cik Man. Jadi Cik Man selalu tak sempat nak baca komen saya. Macam tu. Jadi tak apa. Semalam saya ada live dengan seorang dia terlibat dengan Love Quran Group juga. Dia bagi tahu lah yang malam ni ada program. Tapi saya tak ingat nama dia siapa. Terima kasih. Itulah, alhamdulillah Cik Man. Jadi tuan-tuan perempuan, kita dah dengar dah. Saya pun dah dengar suara Cik Man, selalunya dengar dekat Instagram. Sekarang ni dapat berbual, jadi nervous dah sikit, tapi tak apa, insya-Allah kita dapat bersama-sama hari ni. Seronok sangat Cik Man. Saya nak teruskanlah dengan Cik Man. Mungkin Cik Man boleh bagi mukadimah sikit dan mungkin boleh terangkan kepada kita semua tentang kronologi peristiwa Isra' Mi'raj ni Cik Man. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Pertama sekali Cik Man nak ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah kerana Allah telah memberikan kita ruang nyawa, bernafas dan juga waktu untuk berkumpul bersama-sama secara maya pada Khamis malam Jumaat ini, malam Sayyidil Ayyam, untuk kita saling berkongsi maklumat. Cuma Cik Man nak tahu juga, kalau semuanya jelas dengar suara Cik Man, tolong komen dekat ruangan komen. Rasa macam aku cakap seorang-seorang pula. PKP ni kan tak boleh nak berjumpa kan. Jadi rasa macam orang gila pula cakap seorang-seorang kat sini. Jadi siapa yang jelas kata Cik Man jelas dengar. Baik. Yang keduanya, Cik Man nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur. Kalau Cik Man silap, tolong betulkan penganjurnya Love Quran Group. Mungkin ada penganjur bersama. Love Quran Group, LQG. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberikan Cik Man ruang. Ya Allah, seronoknya bersama teman-teman dan rakan-rakan walaupun kita tak pernah jumpa, tapi insya-Allah ada ruang masa akan datang. Kalau tak di dunia, minta-minta dapatlah jumpa kat syurga. Doakanlah Cik Man masuk syurga. Baik. Cik Man nak kongsi kepada tuan-tuan puan-puan semua, adik-adik, makcik-makcik, Pak Long, jual Tupperware ni semua, yang tentang jaminan ataupun berita gembira yang Rasulullah sebut kepada orang yang mendengar majlis ilmu. Walaupun kita ni tak bersifat datang ke surau, datang ke masjid ataupun datang ke dewan, tapi kita menempuh perjalanan majlis ilmu dengan cara kita buka laptop ataupun kita guna gadget, kita setting kita punya data, teknologi, maka itu pun boleh dianggap sebagai suatu perjalanan menuntut ilmu. Maka Nabi kata apa dalam satu hadis? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka insya-Allah Allah akan mempermudahkan jalannya untuk masuk ke dalam syurga. Jadi itu yang kita harapkan. Baik.
Tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dikasihi Allah, soalan ataupun perkongsian pertama kita berkenaan dengan Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Hari ini seluruh umat manusia, khususnya umat Islam di seluruh dunia, mengambil tarikh pada hari ini untuk meraihkan salah satu daripada peristiwa yang paling agung. Kita boleh katakan peristiwa yang paling agung bukan sahaja dalam kehidupan junjungan besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam sejarah ketamadunan manusia. Bukan sahaja dalam sejarah umat Islam, tapi dalam sejarah ketamadunan manusia. Di mana peristiwa ini tidak pernah dilalui oleh mana-mana makhluk di kalangan manusia, jin, malaikat, kecuali seorang insan yang cukup istimewa di sisi Allah, iaitu siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan besar kita, nabi yang terakhir penutup sekalian nabi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Dua perkataan. Dia tiga perkataan sebenarnya. Al-Isra' wal Mi'raj. Al-Isra' satu, wa tu satu, lepas tu yang ketiganya Al-Mi'raj. Bahasa Arab ni unik, satu huruf pun boleh jadi satu perkataan. Wa tu maksudnya dan. Kalau kita perkataan dan tu tiga huruf, D-A-N. Dia dan tu wah kan. Lu makan apa? Wah makan nasi kan. Wah saja tu pun dah menunjukkan satu perkataan yang kalau Melayunya daripada tiga huruf. Dia satu huruf saja. Jadi Al-Isra', satu lagi Al-Mi'raj, merupakan dua perkataan yang menggambarkan dua peristiwa besar yang berlaku dalam satu malam. Pertama, peristiwa Al-Isra' dan yang keduanya peristiwa Al-Mi'raj. Apa maksud Al-Isra' ini? Dan apa maksud Al-Mi'raj? Baik. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini semenjak dia diutus sebagai Rasul ketika usianya 40 tahun, pelbagai cabaran yang dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali baginda berdakwah, baginda terpaksa menyusun strategi berdakwah secara sirriyah, iaitu sembunyi-sembunyi. Sebab waktu tu orang baru kenal dakwah Islam, jadi terperanjat, bimbang nanti dakwah itu akan diserang ataupun dihancurkan oleh musuh-musuh Islam terdiri pada kafir Quraisy. Maka antara kebijaksanaan Nabi di dalam persoalan dakwah ini, baginda telah melaksanakan dakwah secara sirriyah, iaitu markas yang utama ketika itu ialah di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu ketika yang pertama. Kemudian menyaksikan betapa kafir Quraisy memusuhi Nabi dan juga siapa yang mengikuti Nabi. Dan siapa yang mengikuti Nabi pada masa itu terdiri pada golongan orang-orang yang susah, orang miskin, al-mustada'afin, al-fuqara wal masakin. Bukannya orang-orang kaya, VIP, bukan. Dia maknanya tekanan dakwah ketika itu cukup kuat. Dan Nabi kita tahu ketika dia lahir dalam keadaan anak yatim, ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan. Kemudian beberapa hari ibunya meninggal setelah dia dilahirkan. Kemudian dijaga oleh datuk. Kemudian sampailah satu masa datuknya meninggal dunia dan dijaga oleh Abu Talib, bapa saudaranya, adik-beradik kepada ayahnya Abdullah. Jadi Rasulullah ni daripada awal kehidupannya dia tidak menerima kasih sayang daripada mak ayah kandung. Okey, itu ujian yang pertama. Macam kita ada mak ayah kita seronok, belanja itu, belanja ini, tiap-tiap hari mak ayah boleh peluk. Tapi Rasulullah begitu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengangkat, memilih baginda sebagai seorang yang kuat untuk melaksanakan tugas yang paling besar, yang maha besar, iaitu menyampaikan kebenaran sebagai Nabi akhir zaman, menyampaikan kebenaran untuk memastikan wawasan akhirat nanti akan berjaya di kalangan umat manusia. Siapa yang ikut-ikut, siapa yang tak ikut, maka dia menentang Nabi SAW. Tapi Nabi tak pernah rugi. Baik, kemudian sampailah umurnya 25 tahun begitu, dia berkahwin dengan Khadijah. Kemudian sampailah umurnya 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Dan setelah beberapa ketika baginda diangkat menjadi Rasul, berlakulah satu peristiwa. Berlakulah beberapa peristiwa kejadian yang sangat menyedih dan merenggutkan jantung hati beliau. Apa dia? Kematian insan-insan yang sangat disayanginya. Siapa dia insan yang paling Nabi sayang dekat sini? Abu Talib, pakciknya, walaupun tidak beriman tetapi sanggup backup dan menjaga baginda sepanjang dakwah. Dan satu lagi orang yang paling rapat dengan baginda,
yang tidur bersama sekatil, iaitu Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang pertama dan satu-satunya isteri yang ketika Nabi berkahwin dengan Khadijah, Nabi tidak memadukan beliau. Dua orang ini meninggal. Sedih. Amul Huzni. Sedihnya sampaikan tahun itu dianggap, dinamakan sebagai tahun kesedihan. Sebenarnya ada dua lagi selain daripada dua ni yang menyebabkan Nabi berada dalam keadaan tekanan dan sedih. Iaitu yang pertama, Nabi diboikot. Nabi dan umat Islam di Mekah diboikot. Pembesar-pembesar dan penduduk ataupun orang-orang musuh-musuh Islam kafir Quraisy tak nak beli barang daripada umat Islam, diboikot. Ekonomi dicantas, disita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dakwah Nabi ke Taif, Nabi disambut dengan balingan batu-batu ke tubuh baginda sampai cedera dan mengalirkan darah sampai ke kaki. Maknanya 4 perkara yang menyebabkan baginda rasa sesak dan sedih. Maka disebabkan itu Allah telah menganugerahkan suatu peristiwa untuk menghiburkan hati baginda, untuk menjadikan baginda happy, untuk memberikan ketenangan. Maka itulah peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Satu peristiwa agung, satu peristiwa yang cukup menakjubkan. Maka sesuailah Allah telah memulakan suratul Isra', iaitu surah yang dinamakan sempurna Al-Isra'. Ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatih innahu was-sami'ul basir. Dalam ayat itu menerangkan tentang Isra, tentang Mi'raj. Allah sebut subhanalladzi asra. Allah guna perkataan asra, ya, tentang Isra. Maha suci. Siapa yang maha suci? Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan asra. Kita tak kata dalam ayat tu, tak kata Nabi berjalan, mana larat berjalan akak oi daripada Mekah sampai Baitul Maqdis itu berapa minggu, makan bulan. Kalau jalan kaki tu, kalau naik unta pun berminggu-minggu, naik kuda pun mungkin berhari-hari. Maka asra itu memperjalankan, bukan Nabi berjalan sendiri. Daripada ayat tu kita faham mesti ada satu kuasa yang maha hebat yang telah memperjalankan Nabi daripada jarak yang jauh yang sepatutnya ditempuh dalam beberapa minggu tetapi hanya berlaku tak sampai 1 hari. Asra. Maka sudah pastilah kuasa itu daripada zat yang agung, Allah Subhanahu wa taala. Bi'abdihi. Allah memperjalankan hambanya. Allah tak sebut biruhihi. Allah sebut bi'abdihi. Memperjalankan hambanya. Baik. Apa maksud perkataan abdi, al-abdu? Perkataan al-abdu dari sudut bahasa membawa maksud orang daripada jasad termasuk roh sekali. Gabung dua. Al-abdu itu adalah makhluk, iaitu orang, jasad. Kalau tak ada roh, kita panggil mayat. Kalau tak ada jasad, kita panggil roh. Jadi Allah guna perkataan, kalau dua-dua ada, kita panggil al-abdu. Maka Allah dengan maha bijaksananya menggunakan perkataan al-abdu dalam ayat tersebut untuk membuktikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa Al-Mi'raj naik ke langit ketujuh. Langit ketujuh. Kalau lagu Syarifah Zurina, Syarifah Zarina kan langit ketujuh kan. Yang ni Nabi real naik sampai langit ketujuh, bahkan lebih tinggi daripada tu Baitul Ma'mur yang selari dengan Kaabah, lebih tinggi lagi sampai Sidratul Muntaha, pohon takdir. Membuktikan perkataan Al-Abdu itu bahawa Nabi tidak melalui Al-Mi'raj dengan ruh semata-mata. Ada yang kata, betul ke Nabi naik ke langit tu dalam satu malam? Itu jauh itu. Daripada langit dunia nak sampai ke seterusnya tu 50,000 tahun. Ini tak sampai satu malam. Mungkin beberapa minit ataupun beberapa jam. Tak masuk akal. Tetapi innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah ini maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Maka Allah meletakkan menggunakan perkataan Al-Abdu yang menunjukkan gabungan antara jasad, badan dengan roh, membuktikan Nabi tidak bermimpi dalam peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Bahkan Nabi juga tidak melaluinya dengan roh. Jasad Nabi tertinggal dekat Mekah, roh je naik. Tak. Bahkan Nabi dengan jasadnya naik. Mungkin ada orang tanya, Cik Man, macam mana Nabi dengan jasad naik? Kita sampai nak naik ke langit sikit, keluar kapal terbang aja dah terbakar kulit, mungkin rosak.
sebab tak dapat menampung dengan suasana kat sana melepasi lapisan ozon. Adik-adik, kakak-kakak, kalaulah kita boleh percaya cerita Iron Man dengan cerita Thanos boleh terbang, kita boleh percaya, tersengguk-sengguk menonton filem. Ini kan pula kuasa Tuhan. Kalau nak dibandingkan Allah dengan Iron Man tu memang tak ada, tak wujud pun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja, maka dia mempersiapkan Nabi dengan kekuatan untuk melalui suatu dimensi yang tidak mampu dihadapi ataupun dilalui oleh mana-mana makhluk. Maka itu kita memang tak payah nak pelik kuasa Allah, semua jadi kun fayakun. Baik, okey? Maka al-abdu bi'abdihi lailan. Maknanya berlaku pada waktu malam. Asra tu berjalan malam. Khusus perkataan dia maksud berjalan malam, bukan berjalan siang. Berjalan siang. Baik. Daripada mana ke mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulah. Daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa. Kenapa tak naik daripada Mekah direct ke langit? Kenapa nak pergi Masjidil Aqsa? Antara hikmah dan sebabnya ialah untuk memberikan signal kepada kita bahawa Masjidil Aqsa pun ada saham dalam perkembangan masyarakat manusia, dalam perkembangan ataupun dalam perjalanan para nabi dan rasul mengembangkan dakwah tauhid. Masjidil Aqsa dulu merupakan kiblat umat Islam pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu. Dan antara masjid daripada 3 masjid yang ditinggikan martabatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebut oleh Nabi dalam hadis sahih baginda. Maka itu hikmahnya kenapa kena libatkan Masjidil Aqsa di dalam peristiwa Al-Isra' dan Al-Mi'raj. Baik. Kemudian ilal Masjidil Aqsa alladhi barakna haulah. Maknanya sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkati. Itulah bumi para nabi, banyak nabi Bani Israel, Yahudi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yaqub, semua dekat situ berjalan di atas muka bumi di situ untuk melaksanakan perintah Allah. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha mendengar dan juga maha mengetahui. Baik, selesai. Kemudian, ini secara ringkas dulu, nampaknya Cik Man macam detail. Kemudian Nabi pun tambatkan buraq. Okey, Nabi naik buraq. Sebelum tu Nabi naik buraq. Buraq ini adalah suatu haiwan yang berwarna putih. Dia tak ada dekat dalam zoo. Jangan cari kat, buraq ni tak ada dekat dalam zoo. Okey. Wa utitu bidabati abyad dunal baghli wa fawqal himar al-buraq. Nabi kata, aku didatangkan, dibawakan kepada aku satu haiwan tunggangan berwarna putih. Dia lagi pendek daripada baghal, tinggi sikit daripada keldai. Namanya ialah al-buraq. Bukan berak, al-buraq. Binatang ni tu je satu. Sekarang ni wallahu a'lam. Ini peristiwa ghaib, tak boleh memandai-mandai. Tak boleh kata buraq ada dekat belakang rumah saya kena tambat dekat dalam zoo negara. Tak ada, jangan cari. Baik. Buraq ini namanya diambil daripada perkataan al-barqu. Al-barqu itu maksudnya kilat. Tuan-tuan pun faham apa maksud kilat dan sifat kilat itu laju. Maka antara hikmah kenapa Nabi menunggang buraq pada malam Isra'. Kalau Nabi naik unta bila sampainya, Nabi naik lembu bila sampainya, naik kuda pun bila sampainya. Maka buraq ini disifatkan dia punya langkah kakinya sejauh mata dia boleh memandang. Kalau dia pandang daripada sini sampai ke London, maka hujung kakinya ke London. Kan laju gila. Maka itulah antara hikmahnya kenapa Nabi naik buraq pada malam Isra'. Sebab buraq itu maksudnya kilat. Sepantas kilat. Tuan-tuan pernah tengok kilat? Sepantas cahaya. Kemudian sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi tambat buraq. Sama perangainya, sama halnya macam menambat binatang haiwan yang lain. Nabi pun sembahyang bersama para Nabi yang lain dengan sembahyang yang telah ditentukan. Walaupun orang tanya, Nabi sembahyang apa dengan Nabi-Nabi? Kan masa tu kan belum naik lagi. Belum dapat perintah semayang apa? Sebenarnya sebelum perintah semayang tu Nabi dah semayang dah pun. Nabi memang dah semayang dah pun. Jibril sebelum berlakunya Isra' Mi'raj,
Jibril turun ke bumi mengajar wuduk dan juga Nabi bersolat. Tapi solatnya tak sebagaimana solat selepas turunnya perintah 5 waktu tu. Nabi-Nabi terdahulu pun sebelum lahir Nabi Muhammad, mereka pun ada semayang mereka. Jadi maknanya mereka sebenarnya memang beribadah kepada Allah sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Itu selesai. Itu tak ada masalah lah. Kemudian naik ke langit, 7 langit, 7 lapis, 7 pintu ada roadblock. Macam kita ini PKP ada roadblock. Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga jumpa langit ketiga jumpa Nabi Yusuf, langit keempat jumpa Nabi Idris, kemudian langit kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam jumpa Nabi Musa, dan langit ketujuh jumpa Nabi Ibrahim. Sampai Nabi naik jumpa Tuhan bagi 50, kemudian turun nak bawa 50, sampailah dekat Nabi Musa suruh diskaun, naik balik 9 kali 5, 45, 50 atau 85 tinggal 5. Bila dah tinggal 5, Nabi Musa tanya tinggal berapa dah? Nabi Muhammad jawab tinggal 5. Nabi Musa kata banyak tu, tinggal 5 ni. Banyak tu, naiklah balik minta kurang, minta diskaun. Nabi kata astahyitu rabbi, segan nak minta diskaun tinggal 5 sebab dah 9 kali. Akak-akak kalau pergi kedai emas nak beli emas pulut dakap, berapa ni pulut dakap ni? 3,000. Boleh diskaun tak? Okeylah 2,500. Diskaun boleh tak? Dah 9 kali diskaun, Nabi nak berapa? Nak bayar 20 sen. Jadi Nabi malu sebab banyak sangat Allah bagi diskaun. Maka dengan 5 solat itu dibawa ke bumi dan sampailah hari ini dan sampai kiamat kita menerima perintah 5 waktu sehari semalam. Tetapi ganjarannya seperti 50 waktu sembahyang. Itu secara ringkas dulu. Wallahualam. Kita Cik Man serahkan kepada Ustazah Hidayu. Terima kasih Cik Man. Alhamdulillah, Masya Allah penjelasannya cukup padat dan cukup menarik. Tuan-tuan dan puan, saya tersentuh tadi apabila Cik Man ceritakan lah sebelum Nabi mendapat Isra' Mi'raj itu banyak sangat dugaan yang berlaku dalam kehidupan Nabi SAW. Antaranya Nabi diboikot oleh kaum Quraisy kerana menyebarkan Islam. Masa tu Nabi SAW maksudnya ditawarkan macam-macam supaya Nabi tak sebarkan Islam, tapi Nabi sebarkan juga. Dan lepas tu Nabi diboikot. Dan lepas tu pula Nabi bila Nabi ke Taif tadi kan, Cik Man sebut Nabi dibaling dengan batu. Begitulah betapa susahnya dakwah Nabi. Dan kita hari ini walaupun kita diuji kan, tetapi ujian kita taklah seteruk ujian Nabi SAW. Kalau setakat kena kecam, yalah mungkin boleh tak tidur malam lah juga kan kalau kena kecam dekat mana-mana medsos dekat. Tapi Nabi SAW ujiannya lagi teruk daripada tu kan. Dia lebih teruk kerana ujiannya melibatkan fizikal.